Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Okey, so dalam kelas kali ini kita sambung balik pembelajaran kita yang lepas. Kita akan masuk bab baru iaitu bab 11, pengenalan set. Okey, awak boleh tengok dalam buku teks awak muka surat 248. Cikgu akan kongsikan juga slide yang cikgu telah sediakan untuk kelas kali ini dan kita juga akan tengok beberapa contoh dalam buku teks. Okey, yang pertama dalam bab ini yang kita akan belajar ialah tentang set. Apakah itu set? Okey, apakah set? Set ialah pungutan benda-benda dengan sifat tertentu. Contohnya macam bila awak membuat pengkelasan mengikut sifat-sifat yang dia ada. Cikgu bagi contoh kalau kita belajar sains. Okey, kita membuat pengkelasan di antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Tu adalah set lah. Okey, ni ada contoh Bolehkah anda mengkategorikan bahan-bahan untuk dikitar semula? So, ni ada tin, botol plastik, okey, tin minuman, surat khabar, pembungkus makanan dan botol kaca. Okey, so botol kebiasaannya bila kita nak buat kitar semula, kita ada tong sampah kan? Kita ada 3 jenis tong sampah. Okey, yang macam ni. Ni adalah tong sampah untuk recycle. Jadi, bila kita nak buang, okey, yang benda-benda kat tepi ni, kita akan masukkan ikut dia punya jenis. Kat mana kertas, kat mana plastik, kat mana kaca. Okey, so itu adalah kita dah membuat pengkelasan. Macam itulah kita panggil set. Okey, objek dalam suatu set dikenali sebagai unsur. Okey, dan suatu set ini boleh ditakrifkan ada 3 cara iaitu perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Okey, cikgu ambil contoh kat sini. Okey, bila kita membuat perihalan, perihalan ni macam kita bercerita. Dia set tu adalah set apa? Okey, kita bercerita apa dia punya sifat. Okey, kita tulis set ni dengan huruf besar tau. So, contoh kat sini set A. Okey, A ialah set yang terdiri daripada negeri-negeri di Malaysia yang namanya bermula dengan huruf S. Okey, kita bercerita sifat dia. Apa kriteria yang kita pilih untuk masukkan dia ke dalam sesuatu kumpulan. So, contoh kat sini, inilah negeri-negeri di Malaysia yang namanya bermula dengan huruf S. Boleh bagi tahu tak cikgu apa? Selangor. Okey, lagi Sabah, Sarawak. Okey, ada lagi tak? Kelantan ada? Tak ada kan? Kelantan. Lagi ada tak negeri yang lain? Singapura dalam Malaysia ke? Okey, tak ada, bukan. Okey, so kita cuma ada Selangor, Sabah dan Sarawak. Apabila kita baca perihalan ni, kita dapat menentukan apakah unsur dalam set tersebut. Okey, kaedah yang kedua adalah penyenaraian. Okey, penyenaraian ni macam mana? Penyenaraian ni adalah kita dah terus senaraikan apakah unsur-unsur yang memenuhi sifat yang ke atas ni, yang memenuhi perihalan tadi. Okey, set A sama dengan, okey, yang ni adalah simbol bagi tata tanda set. Okey, dia guna kurungan berlekuk macam ni. Ada buka, ada tutup. Okey, bila kita senaraikan apakah unsur yang ada kat dalam set tersebut, okey, itu adalah penyenaraian. Okey, dan yang ketiga adalah tata tanda pembina set. Okey, yang ni unik sikit cara dia tulis. Sebab apa cikgu cakap unik? Sebab okey, dia akan ada macam ni anak noktah bertindih. Okey, dia akan memasukkan unsur macam perihalan, maksudnya dia akan bercerita juga
itu adalah kumpulan apa, tentang apa, sifat apa yang dipenuhi. Okey, so kita sebut tadi tentang set A kan. Okey, A sama dengan, okey, A adalah negeri yang mana semua negeri di Malaysia yang namanya bermula dengan huruf S. Beza dengan perihalan adalah dia tulis nama set tersebut sahaja huruf besar, dia ada sama dengan. Perihalan tak ada. Okey, dan dia masih menggunakan kurungan tata tanda buka dengan tutup set ni. Okey, lepas tu dia ada noktah bertindih. Itu cara kita menulis bagi tata tanda pembina set. Okey, kita tengok beberapa contoh lain yang ada di dalam buku teks awak. Okey, yang ada di dalam buku teks awak tengok muka surat 249, kita ada contoh 1. Okey, contoh 1. Huraikan setiap yang berikut dalam set dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Okey, ni dia beri awak dua contoh. Satu melibatkan huruf dalam perkataan Malaysia dan lagi satu melibatkan nombor. Okey, kalau matematik ni kita banyak menggunakan nombor lah. Okey, tapi kena tahu juga dari segi huruf. Okey, so tengok kat sini huruf dalam perkataan Malaysia kita nak tulis dalam bentuk perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Okey, yang pertama yang perlu dibuat adalah kita perlu bagi nama set tersebut. Boleh bagi set A, set B, set C, tak kisah. Okey, tapi huruf tersebut A, B, C ataupun awak ambil P, Q ke Z ke, mesti guna huruf besar. Okey. So, contoh soalan ni dia bagi, katakan set yang diwakili ialah P. Okey, dia bagi nama P. Okey, so kaedah perihalan, awak akan bagi tahu P ialah set yang terdiri daripada huruf dalam perkataan Malaysia. Kita menghuraikan set itu tentang apa? Set itu tentang huruf dalam perkataan Malaysia. Okey, yang kedua kita buat penyenaraian. Penyenaraian. Okey, tadi dah bagi nama set tersebut set P kan? Okey, so P sama dengan kita akan senaraikan huruf yang ada dalam perkataan Malaysia. M, A, L. Okey, kenapa tak ada A kan? Okey, sebab apa tak ada A? Sebab A dah ada kat sini. Unsur yang sama tak perlu diulang. Tulis sekali sahaja. Okey, M, A, L, A dah ada. Okey, Y, okey, S, okey, I dan A lagi sekali. A tak perlu tulis lah sebab A dah ada. Unsur yang sama tidak perlu diulang. So, untuk penyenaraian set P awak dapat macam ni. Okey, yang ketiga bagi secara tata tanda pembina set. Okey, P sama dengan, okey, kita pakai X Kebanyakannya dalam matematik kita memang akan pakai X, noktah bertindih X. Okey, memang dia tulis macam ni. So tak payah pelik. Lepas tu ialah sambung balik yang daripada perihalan tadi, huruf dalam perkataan Malaysia. So P sama dengan dalam kurungan X, X ialah huruf dalam perkataan Malaysia. Itu cara nak tulis. Nanti bila awak nak jawab soalan dalam buku aktiviti, awak rujuk tiga-tiga cara ni. Awak akan nampak apabila awak membuat latihan. Okey, kita tengok contoh B pula. Nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey, so kalau kita nak buat, kita nak menghuraikan set, cikgu cakap tadi, yang pertama buat apa? Yang pertama, bagi nama dulu kepada set tersebut. Okey, bagi je nama apa-apa huruf. Okey, kalau soalan tak bagi, awak boleh bagi saja. Contoh yang ni dia jawab, dia bagi nama Q. Okey, set untuk yang B ni dia bagi nama Q. Jadi, okey, perihalan Q ialah set nombor ganjil yang kurang daripada 20. Nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey, kalau kita tengok kan, bila kita nak buat perihalan ni, sebenarnya senang je. Kita cuma tambah ni je. Q ialah, ataupun kalau awak bagi nama A. So, A ialah huraian dia. Q
Q ialah set. Okey, sorry tadi Q ialah set ataupun A ialah set. Lepas tu sambung. Apa soalan bagi? Nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey, bila kita buat penyenaraian, kita akan senaraikan apakah Q tersebut, apakah unsur bagi Q tersebut. Jadi, awak kena cari nombor ganjil yang kurang daripada 20. Semua. Kalau awak tertinggal satu je, satu pun salah tau. So, senaraikan semua nombor ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Okey, dan seterusnya lah sampai 19. Okey, bila nak buat yang ketiga, tata tanda pembina set. Okey, kita tulis Q sama dengan, okey, guna tadi dalam kurungan X titik tindih X. Okey, ialah nombor ganjil. Okey, ambil terus ayat ni pun tak apa kalau tak nak pakai dan X kurang daripada 20 ni kan. Boleh je, ialah nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey, itu adalah 3 kaedah bagaimana kita nak menghuraikan set. Okey, so itu saja untuk kelas hari ini. Selamat belajar.